على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. ناصر الحق بحق والهدي إلى صراط به حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan, nikmat iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik perbincangan muzakarah kitab Sirajul Mubtadin pada muka surat yang ke-14. Baik, jadi kita bincang bab yang berkaitan dengan taharah, bersuci. Sebelum daripada kita ni menunaikan ibadah, yang terhenti di atas mesti bersuci, seperti sembahyang dan tawaf, maka mestilah kita tu kena bersuci dulu. Kalau ada najis, kena hilangkan najis, kena basuh dengan air mutlak. Apabila terlibat dengan basuhan itu selesai. Kemudian sebab terbatalnya wudu yang kita bincang 4 pada minggu lepas. 4 ni saja yang batal wudu. Mana? Yang pertama, terkeluarnya sesuatu, keluar sesuatu daripada kemaluan depan dan kemaluan belakang, maka batal wudu. Keluar sesuatu daripada kemaluan hadapan dan kemaluan belakang kita. Nah, secara ghalib depan tu contohnya kencing, tiba-tiba keluar cacing, batal lah. Kita bincang dah hari tu. Dan perkara yang pelik, contoh belakang selalunya keluar najis, tiba-tiba keluar, kita tertelan wudu juga, atau keluar soal wudu. Baik, keluar sesuatu batal wudu, itu hukum dia. Baik. Kedua, hilang akal dengan sebab tidur pitam gila, tidur yang tidak tetap papan punggung, seperti tidur terlentang mengirit. Yang tidak tetap papan punggung, maksud tetap papan punggung, isi punggung kita tu dengan isi sebelah ni kapit lubang keluar saluran najis itu maknanya tetap papan punggung. Kalau tak tetap, batal wudu. Tidur macam mana? Tidur yang tak sedang apa. Itu yang kedua. Ketiga, sentuh kulit lelaki dan perempuan yang halal kita nikah, batal wudu. Itu pendapat yang dhaif. Kalau sentuh tak sengaja dan tak ada syahwah, tak batal wudu. Itu pendapat yang dhaif. Macam mana pendapat muktamad dengan pendapat yang dhaif? Beza dia. Pendapat yang muktamad untuk difatwa hukum. Contoh mufti, orang tanya, apa hukum suami menyentuh kulit isteri dengan tiada berlapik? Maka wajib fatwa di atas pendapat yang muktamad, batal wudu hukumnya. Itu pendapat yang muktamad. Adapun pendapat yang dhaif, tak boleh fatwa hukum, cuma boleh diamal. Boleh diamal sahaja. Kita kata batal, kita kata iya, betul, tapi tak boleh fatwa umum.
untuk amal diri sendiri boleh. Bila? Ketika keadaan terkepit, ketika keadaan darurah, ketika keadaan payah, bolehlah kita taklid pendapat yang dhaif tu. Nah. Baik. Orang tanya lagi, kalau tak darurah macam mana? Dituntut kepada kita keluar khilaf, maka kita ambil wudu. Pendapat muktamad kata batal, pendapat dhaif kata tak. Ketika dhaif, ketika darurah bolehlah kita pakai yang kau dhaif. Tapi ketika tak darurat, ketika kita lapang, nak ambil sembahyang pun mudah ya. Jalan-jalan pergi ke kolah tu ambil sembahyang. Bukan gaduh cedok ayat apa. Pasal apa? Al-khuruj minal khilaf mustahabbun. Al-khuruj, keluar, minal khilaf, daripada khilaf dua ini, mustahabbun, dituntut. Setengah kata batal, setengah kata tak. Ambil yang lain lah. Keluar pada khilaf itu dituntut. Dituntut. Ya, dituntut. Maknanya dapat pahala sunat pula kita pergi ambil. Baik. Nah, itu hukum yang berkaitan dengan sentuh kulit lelaki dan perempuan yang halal dinikah. Itu nombor 3, hak batal wudu. Nombor 4, menyentuh kemaluan anak Adam. Sama ada kemaluan kita ataupun kemaluan orang lain tanpa berlapik. Sama ada di tubuh orang tu ataupun setelah tertanggal daripada tubuh orang tu, nama kata kemaluan. Kemaluan binatang tak. Dah kata kemaluan anak Adam saja, binatang tak. Itu maknanya kita faham fiqh macam tu. Al-fiqhu, al-fahmu. Fiqh itu menuntut kepada faham. Baik, habis tu 4 ni batal wudu. Lain pada 4 ni tak. Lain pada 4 ni tak batal. Tak batal wudu. Baik. Tu kita kena baik. Wudu, pengertian wudu iaitu menggunakan air pada anggota badan yang tertentu. Kena basuh muka, basuh tangan. Dia bukan lap. Nak pergi Mekah, dia beli sapu tangan. Tak nak buat apa sapu tangan sampai banyak lain ni. Dia tak nak ambil uduk senang. Tu lap. Dia kena basuh. Muka kena basuh, tangan kena basuh, kepala, rambut lap tak apa. Kaki basuh. Itu kena parti lah. Pengertian wudu iaitu wudu itu menggunakan air, yakni air mutlak, pada anggota badan yang tertentu. Kalau tak ada air, tayamum lah. Tayamum, menggunakan tanah. Alat untuk bersuci 2. Alat untuk, yang pertama ayat mutlak, yang kedua tanah, debu tanah yang suci. 2 tu ya alat. Hak lain tak boleh. Ayat mutlak berwuduk, debu tanah suci, tayamum. 2 alat tu saja untuk menghilangkan hadas. Hak lain tidak sah. Hak lain tak sah. Kita bakar jadi debu orang. Kita ambil debu tu tayamum, tak sah. Bukan tanah. Dia nak debu tanah ataupun habuk, tak sah. Ingat balik bab ni masa saya pergi Mekah dulu, umur 15 tahun. Hak bawa mutawif
tepuk-tepuk cushion tu tayamum. Allahu Akbar. Masa tu kita tak tipa. Tak belajar apa masa tu. Ikut. Tapi saya tak buat lagu tu. Ngaji-ngaji Allah. Buat apa pergi kata lagu tu? Kerana seorang kepala habis satu bah buat silap. Hak silap paling besar apabila sampai di Mekah, ihram di Bir Ali, kami masuk Madinah dulu. Ihram di Bir Ali, kemudian masuk ke Mekah dalam keadaan ihram. Dia kata apa? Kita tawaf kudum. Kudum datang apa? Kita dah pakai ihram. Tawaf umrah lah. Tu macam mana? Hak buat masa tu, hak niat tawaf kudum tu macam mana? Apabila selesai tahlul, buang pakaian tu macam mana? Buang pakaian tu macam mana? Tu berat belakang. Tu payah. Kalau sesat seorang dia tak apa. Ni sesat habis. Sebab dia kepala. Dia hebat lagu tu. Saya ingat lagi dua benda tu. Allah. Dia pun dah meninggal, rahimahullah taala, moga-moga Allah taala ampunkan dosa dia. Tu kena ada ilmu. Tu Tok Saleh apabila orang ajak pergi ke Mekah, zaman tu renovate di Masjidil Haram. Hak zaman jatuh keren tu. Tok Guru jom pergi Mekah, kami nak support. Tok Guru dengan isteri. Dia kata, aku ni bukan tak mau pergi, payah sehari dua ni. Pasal dia duk perbaik masjid, kena tawaf pula. Ada laluan-laluan dia. Payah. Kita nak pergi, nak cari pahala, dia kata. Takut kita buat balik bala. Tu. Dalam ibadah umrah dan haji ni, hak paling payah bagi orang yang reti tawaf. Hak lain mudah. Sebab tawaf ni macam sembahyang. Dia tak boleh main. Wuduk dengan sempurna. Tidak boleh ada najis yang tak dimaafkan. Kena hadirkan hati, berkekalan niat tawaf, bukan kerana lain. Kena jaga. Bau tak boleh lari daripada mengiringi Kaabah itu. Payah. Hak lain tak apa, tak apa. Tujuh kali. Jamrah, 3 jamrah itu. Mukul lagi senang, beduk ya. Tak baca apa pun tak apa. Sah. Hak payah tu tawaf. Kalau orang tak erti dia tak tawaf, paling senang, payah apa pusing ni. Jaga. Ni ada hak pergi Mekah, Allah Ta'ala bagi rezeki alhamdulillah. Kadang-kadang setahun 2 kali. Balik dia sembang tu, kita nak takut. Dia kata lah ni, dia kata sewa kereta atas ni 100, seorang 50, pulas-pulas tu tawaf. Dia kata kami ni lawan lah, dia kata lawan potong. Niat lawan potong seronok main, na'udzubillah. Ibadah tawaf habis. Tu bahaya tu. Tu kena jaga. Tu kena jaga. Niat nak ligan orang duduk sini, kita duduk belakang, kawan kita ni niat nak pergi ligan dia, nak tegak dia, lari dah niat tu. Daripada jarak mana? Contohnya dia duduk situ, ligan main sini. Daripada situ ke sini, dia niat nak ligan kawan ni, hilang hadir hati dia daripada tawaf, maka daripada situ sampai sini dah lari niat dia. Kalau betul-betul dia kena pusing balik lah, mula balik situ. Contohnya hak yang keempat. Hak keempat tu dia ligan kawan ni pas sampai sini. Hak keempat tu sajalah kena ulang kali lagi.
Kena ulang mula situ balik sampai sini kira 4 baru 5 balik. Tu kena cermat. Nah, tutup kena mengaji betul-betul. Baru hasil kita tu mengikut hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam ibadah yang berkaitan dengan umrah dan haji. Fardu itu ada 6 perkara. Inilah kata rukun wuduk tu 4 kering 2 basah. 4 kering 2 kering 4 basah. 4 basah tu hak kena basuh. Muka, tangan 2. Kepala sapu, kaki 4. 2 hak kering niat dan tertib. Tu orang dulu sebut rukun wuduk 6, 4 basah 2 kering, 2 kering 4 basah. Itulah hak basah tu kena basuh. Fardu wuduk itu depan nanti dia hurai satu-satu lah. Kedua, membasuh muka. Tak boleh lap. Ketiga, membasuh 2 tangan serta 2 siku, yakni sampai kepada 2 siku. Maklum kita dah buat hari dah. Keempat, menyapu sedikit daripada kepala. Sorak rambut pun sah. Kelima, membasuh 2 kaki. Yakni menyapu sedikit kepala di sisi kita mazhab Syafi'i. Mazhab mazhab Hanafi keseluruhan kepala. Itu mazhab Hanafi. Orang-orang India. Tu Syekh Nurdin duk melawak di akhirat ni. Di dunia pun kita nampak dah. Hak ni passion lain, hak ni passion lain. Akhirat pun lagu tu juga. Tak siapa kata lagu tu. Hak kita ni tumpuk dah kita basuh sikit. Itulah di sunni basuh lagi. Walaupun di atas serban kita sah. Ni kita sapu sini, kemudian nak ambil pahala sunat, lalukan tangan kita macam ni. Sunat. Walaupun kita pakai kepiah lagu ni, kita sapu sini, lepas tu ayak tangan ni duk ada lagi, kita sapu lagu tu. Pasal apa? Meraihkan pendapat yang lain. Kalau elok, kalau kita tak pakai tu, kita sapu lagi atas ni. Kerana tempat basuhan wuduk di akhirat dia bercahaya. Maknanya kalau setumpuk ni Syafi'i lah ni, mazhab Syafi'i. Terutamanya orang Nusantara jemput ni. Hak orang lain penuh lagu tu. Tu kita kena lebih. Kita kena lebihkan sapu kepala di atas kepala kita. Kelima, membasuh 2 kaki. Tu Isalih dia baca ni. Kadang-kadang 2 niat dengan basuh muka sejam. Almarhum rahimahullahu ta'ala basuh kaki hingga 2 buku lali. Dia tanya, apa dia buku lali? Apa dia buku lali? Duk ngaji pagi-pagi lagu ni. Apa dia buku lali? Kita pun duk lipon nak abang tak erti. Tahu lah buku lali duk kaki kita. Buku lali tu dia kata, mu cuba katok tengok lali tak? Katok tengok, dia kata lali dah. Tu orang panggil buku lali. Tu cara orang tua-tua. Keenam, tertib. Tertib ni apa? Hak dulu buat dulu, hak belakang buat belakang. Hak dulu buat dulu, hak yang kemudian buat kemudian. Tu orang panggil tertib. Contoh macam mana tertib ni? Mandi laut, nak berwuduk, nak niat tu bila? Kita ni renam kaki, terjun kot kaki tu boleh niat selalu ke? Tak boleh. Dia kena niat di muka. Maknanya kalau terjun lagu ni kot kaki, niat tak sah. Dia kena terjun, ayak tu kena di muka dulu baru niat. Baru dinamakan tertib. Apabila muka, apabila tangan, kepala dan kaki, itu tertib. Tapi kalau kita terjun kot kaki niat dah, tak sah. Kerana wuduk ni dia kena ada tertib.
melainkan mandi wajib. Kita terjun kot kaki pun boleh niat selalu tak? Pam, kita terjun, kena ayak sikit di kaki tu, niat selalu. Nawaitul hadasil akbar. Adapun wuduk, dia mesti tertib. Niat apabila ayak kena di muka baru boleh niat. Tarinan bifa'li. Tu dia sebut pula satu-satu tu panci tu. Kita tengok pula apa itu niat. Dah kita baca tumpang berkat dan ingat, supaya kita ingat apa yang kita belajar dah. Niat wudu. Seorang yang berkehendak mengambil wudu itu hendaklah berniat mengangkatkan hadas. Niat tempatnya di hati, bukan di mulut. Mulut itu lafaz. Niat di hati. Adapun mulut namanya lafaz. Lafaz itu sunat, yang wajib itu niat. Niat tu pula macam mana? Qasdu syai', tuju sesuatu, nak sesuatu. Muqtarinan bi fi'li, dan disertai dengan buat. Tu niat. Nak sesuatu dan buat ketika itu. Tu baru panggil niat. Belajar halusi banyak salah. Pasal pakai duk buka pe ayat nawaitul wudu dah. Tu orang panggil azam, bukan niat. Niat tuju hati kepada suatu perkara. Aku nak berwudu. Bila niat tu? Apabila ayat telah menyentuh muka. Qasdu syai', tuju sesuatu, muqtarinan, dan disertai bi fi'li, dengan perbuatan. Semua amal ibadah kena niat serta dengan buat. Tengah-tengah buat tu hadirkan hati. Dia tak boleh awal. Macam kita berdiri atas tikar semayang, tak kata Allahu Akbar lagi, niat dah aku nak semayang subuh. Tak boleh. Dia kena niat hadir hati itu ketika kita ni lafaz Allahu Akbar. Baru hati kita, aku tu ya. Kecuali dia awal sebelum buat. Pasal apa? Nak jaga kalau kita ni nak buat betul-betul masa tu, pakai tak besar ramai. Pasal apa? Terlena. Dia boleh niat awal. Hak lain semua ketika buat. Niat semayang ketika kita ni takbir lafaz Allahu Akbar itu. Niat wudu ketika ayat telah sampai di muka kita. Kalau belum sampai, bukan niat. Orang panggil azam, cita-cita. Dan niat itu dia hadir di hati. Nak berwudu, bukan suruh baca. Baca tu orang panggil hadisun nafsi. Hadisun nafsi ini cakapan di dalam hati. Cakap dalam hati lain, niat lain. Cakaplah hati kita doa tong. Wudu kerana Allah Ta'ala. Tu orang panggil bacaan dalam hati, cakapan di hati. Itu namanya hadisun nafsi. Hak betul ni, hak nak jadi wawah. Basuh muka sahaja aku berwuduk, tak masuk. Sahaja aku berwuduk. Hak tu payah. Niat ni mudah. Hadir dalam hati, lintas. Aku berwuduk lah hati kita. Sah. Sah. Dia jadi lagu tu pasal dua tak qasad, ta'rad, ta'yin. Ada baca? Bukan suruh baca, orang suruh niat. Baca di lidah lafaz sunat, dan bacaan di hati itu hadisun nafsi. Bukan dikehendaki semua tu. Yang dikehendaki niat. Niat hadirkan hati. Lintas lagu tu ya. Aku berwuduk, cukup kan? Tutup Saleh dia kata, benda hak senang terlangsung. Kalau duk buat payah, dia jadi payah teruk. Tengok pun tak apa. Mudah payah, jadi payah teruk. Senang sangat. Aku berwuduk dalam hati. Sambil-sambil basuh, aku berwuduk. Saja aku berwuduk. Adapun nawaitu raf'an hadasil asghar lillahi ta'ala, nawaitul wudu lillahi ta'ala, tu sunnah. Bacaan dalam hati itu tidak dikehendaki, yang dikehendaki niat.
Bukan suruh duk atok sahaja aku mengambil wudu kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tu pun sunatnya. Nah, dia macam tu. Baik. Tapi kita cakap mudah. Kalau kita kena penyakit wah-wah tu payah. Dia tak kira siapa wah-wah ni. Tok guru, anak murid 2,000, 3,000 pun kalau kena wah-wah, teruk nak ubah. Teruk. Letih. Ada seorang di pondok tu, tok guru tu kalau detek cicak, dia surau sana, dia lantai kayu. Dia ada pisau pelik satu. Cicak berak, dia kikih. Kikih bekas. Kalau kita pergi tengok lantai dia, bekas toreh banyak. Pasal apa? Tek cicak berak, dia kikih bang. Nak basuh payah. Sebab bagi dia, air tek cicak yang meresap ke situ, basuh pun payah nak jadi suci. Maka dia kikih. Bukan kikih banyaklah, kikih bagi buang kesan-kesan tu je. Ada seorang tok guru tu, seminggu sekali habis yang kolah dia basuh surau dia. Tu kena penyakit tu payah nak ubatkan, berdoa kepada Allah Ta'ala, melainkan minta Allah Ta'ala kuatkan hati supaya dihilangkan penyakit wah-wah itu. Di antaranya kita ni baca Qul a'udzu birabbin nas. Di antaranya kita kuatkan hati kita. Kuat macam mana? Lawan bisikan iblis tu. Kita tak kena, tak apa. Orang yang kena teruk. Teruk di dalam nak melaksanakan ibadah. Sehingga hak orang wah-wah ni, kadang-kadang ada satu cerita tu, dia mandi junub daripada sebelum subuh sampai habis subuh, tak habis-habis mandi junub. Nak buat ke mana? Dia sakit. Mandi dia kata tak sah, mandi dia kata tak, dia rasa tak sah. Padahal jurus semua tu sah lah. Tu bagi orang wah-wah dia hukum lain pula. Dia ada tu, dia ada khusus macam nak takbir, payah nak masuk takbir sampai orang nak rokok, tak habis lagi takbir. Maka bagi orang yang uzur macam ni, boleh dia niat sebelum daripada takbir kerana dia uzur. Tidak jenuh atok. Dia ada qasad tak rak tak yin duk atok, duk baca sampai tak masuk takbir, tak masuk. Lepas takbir pula. Tu ujian, ujian kepada orang yang terkena penyakit wahwas itu. Seorang yang berkehendak mengambil wudu itu hendaklah berniat hadir hati. Bila? Ketika ayat kena muka. Berniat mengangkatkan hadas. Yakni sahaja aku mengangkat raf'an ayalah, sahaja aku buang, sahaja aku mengangkat buang hadas itu. Bukan angkat buh tambah. Hadas duduk di kita. Kita kena angkat buang, bukan angkat buh. Nawaitu raf'an, sahaja aku mengangkat, yakni sahaja aku buang hadas itu. Itulah apa dia hadas. Tak ada apa-apa faham ya. Apabila batal wudu ada hadas. Apa dia hadas? Tak tahu faham ya. Hak yang dikatakan amrun i'tibari syar'iyyun. Hadas ni bukan habuk, bukan selut, bukan kotoran. Cuma tak ada wudu ada hadas. Apa dia hadas? Faham. Amrun i'tibari yang dipaham, syar'iyyun yang bahasa syarak. Yang jenis syarak, benda yang dipaham. Apabila ambil wudu, kita ni dikencing, batallah wudu. Maka ada hadas. Nak semayang kena buang hadas. Apa dia hadas? Apabila batal wudu ada hadas. Apabila ada hadas tak sah solat. Nak solat kena angkat, yakni angkat buang hadas itu.
seperti lafaz niat, ini sunat. Dalam misal ini, nawaitu raf'an hadasil asqar lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Boleh satu niat ni, lafaz ni. Lafaz itu sunat, yang wajib itu niat. Hadir hati kita tu. Contoh macam mana? Kalau pegang cebok, dah niat, tu bukan niat. Itu orang panggil dalam hati saja aku mengangkat dah. Orang kata, Ustaz, angkat benda ni. Kita pun pi angkat benda tu. Itu orang panggil cita-cita, belum buat. Buat tu bila? Apabila ayat tu kena di muka, barulah hadirkan hati kita dengan niat. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, baru dia kira niat. Buat dah. Tengah-tengah buat tu kita hadirkan hati, muqtarinan bi fi'li, serta dengan buat. Azam lain, niat lain, tak sama. Azam lain, niat itu lain. Macam mana? Azam, kita pun, cikgu, hari Selasa ni kami nak pergi Hatnyai. Azam, tiba-tiba kenuri, cikgu minta maaf saya tarik diri seorang. Tak lah tu, tak buat lagi. Buat ketika naik bas hari nak pergi. Hak tu dia kira pi. Hak tu dia kira pi. Tu contoh azam, cita-cita sebelum buat lain, niat ketika buat itu lain. Dia tak sama. Dia tak sama. Cita-cita lain, azam itu lain. Dia tak sama. Baik. Qasad, semayang. Ta'rad, tentu fardu ke sunat. Ta'yin, apa dia? Asar ke subuh ke apa? Tu ta'yin. Sama kata Allahu Akbar tu dalam hati, aku semayang fardu maghrib. Cukup lah. 3 rakaat tak kata tak apa, kerana Allah tak kata pun tak apa. Aku semayang 3 tak kata pun tak apa. Begitu juga kerana Allah tak kata. Macam tu. Tapi kadang-kadang kena kata. Seperti kita ni sembahyang khasar. Tu kena tentu. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat khasar kena Allah Ta'ala. 2 rakaat tu kena. Pasal kita nak buat 2. Baik. Artinya nawaitu raf'an hadasil asghar, sahaja aku mengangkat hadas kecil, angkat buang kerana Allah Ta'ala, ataupun berniat ia seorang menunaikan fardu wudu, seperti lafaz niat di dalam misal ini, nawaitul fardul wudu lillahi ta'ala, sahaja aku tunaikan fardu wudu kerana Allah Ta'ala. Maka wajiblah menyertakan niat yang tersebut dengan memulai hati. Itu maksud dia. Buat tu. Maka wajiblah, mesti menyertakan niat yang tersebut di hati kita tu dengan memulai membasuh muka. Dia kena mula dulu, ayat tu kena di muka dulu, baru hadirkan hati. Habis. Kemudian membasuh muka adalah had kawasan, adalah had kawasan muka ataupun kawasan muka pada bujur. Muka itu di antara tempat permulaan tumbuh rambut kepala yang beradat hingga akhir tulang dagunya. Ini belah lebar dagu ni, naik sampai tempat tumbuh rambut ni. Bukan duk basuh tadai ni, kena lajak. Ma laitumul wajib illa bihi fahuwa wajibun, tak sempurna perkara wajib di atas tumbuh rambut ni. Dia kena lajak. Sama ada lelaki atau perempuan, dia kena basuh lajak di atas ni. Dia kena basuh lajak atas ni.
Kalau basuh takat ni ya, Tok Guru kata basuh cek lagu tu ya, tak leh, tak sah. Kerana kita tak tahu hak atas ni takat mana, maka kena lebihkan dia. Tak sah sesuatu melainkan terhenti di atas sesuatu, maka sesuatu itu pun wajib. Kita nak basuh takat ni, hak dia tak sama, kena lebihkan sedikit, maka ia adalah hukumnya wajib. Sama ada lelaki ataupun perempuan, dia kena lajak naik di atas tempat tumbuh rambut. Tu. Manakala lebarnya muka ialah bahagian antara dua telinga daripada sini ke sini, maka wajiblah pakai. Kalau orang perempuan pakai celak mata hak yang tebal tu tak masuk ayat, kena tonyoh dulu buang. Kening, jambang lelaki, misai, janggut yang nipis sekira-kira boleh dilihatkan dagunya. Kalau orang hak macam janggut saya macam ni, boleh nampak warna dagu, maka kena basuh habis. Adapun hak jambang panjang, hak tu tak apa. Hak tu basuh sikit-sikit macam tu, dia kira sah. Dia sapu dekat kulit muka ni, hak lain tu dia kira tak apa, sapu lagu tu je. Tapi hak orang yang nipis, dia kena basuh bagi habis. Adapun janggut lelaki yang tebal, maka tiada wajib dibasuh, melainkan luarnya sahaja. Ada sapu lagu tu cukup lah. Bersalahan janggut perempuan, maka wajib dibasuh batinnya dan zahirnya, kerana dia nadir. Orang perempuan mana ada janggut, tiba-tiba tumbuh janggut tebal pula tu, wajib basuh muka. Semua apa yang ada di atas muka, contohnya ada daging yang tumbuh. Hidung orang hak biasa takat ni ya, hidung dia sampai ke bawah ni, wajib dia basuh semua. Bulu rambut yang panjang yang ada di pipi, kena basuh ke semua. Orang perempuan, apabila rambut yang ada di tepi ni, kena basuh semua. Jangan selak tak di tepi ni tak basuh, tak sah. Kerana rambut ni ada di muka. Rambut ni ada di muka. Apabila rambut di pipi ni ada di muka, maka wajib basuh muka dan apa yang ada di atas muka, termasuk rambut di pipi perempuan. Rambut selik kau ni, tu rambut ni tak leh, dia kena lepas. Dia kena bagi lepas rambut ni, basuh hak di pipi ni, baru sah. Kalau tak sah. Tu kena jaga elok. Orang perempuan hak pakai mulut merah, sebelum daripada wuduk, basuh dulu, ditakuti tak masuk air. Sah wuduk, basuh sekalian tanpa ada benda yang menghalang air kena di muka. Kalau pakai bedak, basuh dulu bedak. Kalau tak basuh bedak, niat orang panggil ayat bedak, bukan ayat mutlak, tak sah. Kalau ada mulut merah tak basuh, tak tanya, ayat tak kena anggota wuduk, tak sah. Tu kena jaga bagi elok. Tegak anak-anak kita, bagi tahu dekat cucu-cucu kita salah. Wallahu alam. Membasuh dua tangan, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam, wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul.